something. Do you love me, baby? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang 5 peranan guru dalam Standard 4 iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Nama kursus ini ialah Pengantar Pengajian Pendidikan GPPP 1092 yang diketuai oleh pensyarah Dr. Ahmad Sobri bin Shuaib. Ahli kumpulan ini terdiri daripada Anis Alia binti Adnan, Nur Hanim Najah binti Mat Irwan dan Luqman Hakim bin Abdul Aziz. Sebagai pengenalan tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2, Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan Standard 4 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ini sebagai sebuah kaedah penilaian pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC guru. Ianya juga merupakan proses penambahbaikan kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 yang selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia kedua yang diterapkan dari tahun 2016 hingga 2020. Penambahbaikan SKPMG 2 ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan juga menyesuaikan SKPM dengan perkembangan pendidikan semasa. Dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ini, guru berperanan penting sebagai pemudah cara ketika mereka melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran PDP bagi memastikan keberkesanan peningkatan dan perkembangan murid secara menyeluruh. Selain itu, ia untuk memastikan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan dan berkekalan. Antara aspek dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ialah guru sebagai perancang di mana standard guru berperanan penting dalam merancang pelan pelaksanaan PDPC dengan lebih profesional dan sistematik. Aspek ini diterapkan dalam perkara-perkara berikut. Yang pertama, guru hendaklah menyediakan rancangan pengajaran harian iaitu RPH. RPH merupakan satu dokumen mengenai perancangan dan penerangan terperinci setiap guru tentang pengajaran dan pembelajaran PDP dalam bilik darjah yang disediakan sebelum proses pembelajaran di dalam kelas. Dokumen ini bertindak sebagai panduan yang komprehensif tentang topik yang akan diajar agar selari dengan silibus yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua, guru hendaklah menyediakan bahan aktiviti pembelajaran yang menarik dan bermakna. Guru perlu menyediakan bahan aktiviti pembelajaran yang dapat menarik minat dan perhatian murid, serta memberi makna dan relevan dengan kehidupan sebenar murid. Bahan aktiviti pembelajaran boleh terbentuk dari segi teks, gambar, grafik, video, animasi, kuis, permainan dan sebagainya. Isi kandungan dan bahan yang hendak disampaikan perlu lengkap dan menepati kehendak sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Perancangan ini haruslah dilaksanakan mengikuti pelbagai aras keupayaan murid, mengikut peruntukan masa yang ditetapkan dan mematuhi ketetapan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan perancangan pembelajaran ini, objektif pengajaran guru dapat tercapai. Guru dapat mengetahui sasaran yang ingin dituju dalam setiap subjek yang ingin diajar. Kedua, guru dapat memastikan keseluruhan kelas berada di dalam yang betul, mengikut silibus yang ditetapkan. Yang ketiga, guru dapat menyusun atur masa dengan tepat bagi memastikan sukatan pelajaran dihabiskan pada masa yang ditetapkan mengikut perancangan, supaya tiada silibus yang tertinggal. Selepas ini saya akan menunjukkan contoh-contoh guru sebagai pengawal di dalam kelas. Antara contoh di bawah aspek 4.2, guru sebagai pengawal ialah mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta memberi peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati objektif pelajaran mengikut keupayaan murid dan secara berterusan dalam PDPC. Menurut Kamus Dewan Bahasa, mengelola didefinisikan sebagai mengawal iaitu mengawal isi pelajaran dan peruntukan masa serta memberi peluang kepada penyertaan aktif murid
dengan menepati objektif pelajaran, mengikut keupayaan murid dan secara berterusan dalam PDPC. Maksudnya kat sini guru bertindak sebagai pemudah cara di dalam penyertaan hati murid dengan beberapa pengawalan terhadap murid di dalam kelas. Dan akhir sekali, iaitu apakah kesan atau implikasi guru sebagai pengawal. Okey, seperti yang kita tahu, guru sebagai pengawal dapat memberi peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati objektif pembelajaran dan mewujudkan pembelajaran yang seronok. Dan seterusnya, PDPC dapat berjalan dengan lancar mengikut perancangan yang guru telah buat, iaitu apa? RPH dan RPM. Seterusnya, yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Peranan guru sebagai pembimbing membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. Jadi, bagaimana guru berperanan sebagai pembimbing? Yang pertama, guru boleh mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk, unit, tema atau mata pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran. Yang kedua, guru boleh memandu murid menggunakan atau memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan pelajaran. Yang ketiga, guru boleh memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, guru memberi tunjuk ajar, cara atau panduan menguasai kemahiran, isi pelajaran, konsep dan fakta berkaitan pelajaran. Guru juga boleh melaksanakan bimbingan dengan mengikut keperluan atau kepelbagaian aras keupayaan murid. Contohnya, dalam sesebuah kelas, terdapat murid pintar, sederhana pintar dan kurang pintar. Guru boleh memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih kepada murid yang sederhana dan kurang pintar. Selain itu, guru perlu melaksanakannya dengan betul dan tepat, iaitu secara berhemah dan bersungguh-sungguh. Implikasi ini terhadap murid, ia dapat membantu membina nilai dan sikap positif murid dan mereka boleh menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan lebih berkesan di dalam kelas. Selain itu, ia dapat membantu murid membina kefahaman dan kemahiran untuk menangani isu dan cabaran hidup yang mendatang dengan lebih berkesan. Peranan guru yang keempat ialah guru sebagai penilai. Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. Yang pertama, guru menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PDPC. Guru membuat pentaksiran secara langsung atau tidak langsung untuk mengumpul data tentang kekuatan dan kekurangan dalam setiap PDPC. Guru perlu melaksanakan pentaksiran berdasarkan pemerhatian, lisan, bacaan dan penulisan. Melalui penilaian ini, guru dapat mengenal pasti murid yang perlukan pengayaan atau pemulihan dalam pembelajaran. Hal ini dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran sekaligus memastikan pentaksiran bilik darjah yang berkesan. Yang kedua, guru hendaklah memberi latihan atau tugasan berkaitan pelajaran. Guru haruslah menyediakan latihan berasaskan objektif pembelajaran dan memberi arahan yang jelas sebelum latihan bermula. Guru membantu murid menyelesaikan tugas mengikut masa yang telah ditetapkan. Guru juga haruslah membimbing dan memastikan murid tahu apa jawapan yang betul dan bagaimana menghasilkan jawapan yang betul. Selain itu, guru juga haruslah sentiasa memberikan perhatian kepada murid ketika melaksanakan tugasan dan membimbing mereka. Tugasan yang diberikan kepada murid perlulah mengikut aras pencapaian dan kemahiran yang telah diajar kepada murid. Dengan menyelesaikan tugasan selepas pembelajaran ini, pelajar akan memperolehi pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dipelajari. Ini membantu mereka menguasai konsep dan pengetahuan dengan lebih baik. Seterusnya, guru hendaklah menyemak atau menilai hasil kerja murid. Dalam pendidikan, penilaian hasil kerja murid memainkan peranan penting untuk mengukur pencapaian dan kemajuan mereka. Guru membuat penilaian terhadap aktiviti pembelajaran dan sejauh mana murid berupaya mencapai objektif pembelajaran yang telah dirancang. Guru perlu membuat ulasan yang membina dan meminta murid membuat pembetulan jika ada. Hal ini supaya ia dapat memberikan semangat kepada murid sekaligus berupaya menarik minat murid terhadap pelajaran. Melalui penilaian ini,
Guru dapat menggunakan hasil pemerhatian ini untuk membuat penambahbaikan PDPC pada masa akan datang. Okey, seterusnya guru sebagai pendorong. Apa yang perlu kita tahu sebagai guru sebagai pendorong? Yang perlu kita ketahui ialah guru bertindak sebagai pendorong minda untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah, iaitu soft skills murid. Apakah yang dimaksudkan dengan soft skills murid? Soft skills murid ni bermaksud kemahiran di dalam sesuatu belajar, iaitu contohnya kemahiran berkomunikasi, kemahiran berbahasa dan kerja berpasukan. Hal ini penting bagi guru untuk mendorong pelajar-pelajar ini bagi mengeluarkan potensi-potensi mereka yang ada di dalam sanubari mereka. Dan akhir sekali, antara contoh perkara di bawah aspek guru sebagai pendorong ialah yang pertama, merangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif. Maksud berkomunikasi dan berkolaboratif ialah seorang murid dan murid yang lain bersama-sama untuk membuat satu tugasan yang diberikan oleh seorang guru, dan seterusnya mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kreatif dan membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Ini bermaksud guru perlulah memainkan peranan dengan menggalakkan murid supaya memikir di luar kotak dan bukan hanya memfokuskan sesuatu pada di satu tempat, tapi cuba menggunakan pelbagai kemahiran yang telah dipelajari sebelum ni untuk diaplikasi dalam pembelajaran di dalam kelas. Dan hal ini selari dengan apa yang diperlukan oleh kerajaan pada zaman sekarang, iaitu pembelajaran abad ke-21. Selepas itu, apakah kesan atau implikasi guru sebagai pendorong? Okey, implikasi guru sebagai pendorong ialah pertama, dapat meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran dengan merangsang murid untuk berkomunikasi, dan seterusnya mewujudkan peluang untuk murid memimpin dan mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. Sebagai seorang guru, tugas seorang guru bukan sahaja mengajar, tetapi perlu untuk mengeluarkan potensi atau bakat murid yang selama ini mereka tak tahu nak selahkan di mana. Berikut merupakan kesan atau implikasi guru sebagai pendorong dan pengawal yang boleh kita dapat di bawah aspek SKPM G2 PAK 21.